Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera semua. Saya Amir Faiz bin Muhammad Syafi'i dan ini merupakan presentation bagi subjek pengantar pengajian strategik DUS 3022. Jom saksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera semua. Okey, ini merupakan presentation bagi subjek pengantar pengajian strategik DUS 3022. Dan presentation ini disediakan untuk Encik Muhammad Azlan bin Abdul Rahman. Okey, ini merupakan ahli kumpulan kami iaitu kumpulan 1 yang terdiri daripada 5 orang. Yang pertama, saya sendiri Amir Faiz bin Muhammad Syafi'i 2190949 dan yang kedua adalah Muhammad Fitri Naim bin Azmi 2190939 dan yang ketiga adalah Muhammad Syawalis bin Abdul Razak 2190956 dan yang seterusnya. Yang keempat ialah Muhammad Daniel bin Nuzaidi 2190941 dan yang terakhir, yang kelima iaitu Ilmi Azri bin Abdul Razak 2190955. Okey, ini merupakan soalan yang kami dapat dan yang akan kami bincangkan dalam presentation kali ini. Okey, secara dasarnya ataupun secara keseluruhan perbincangan kita pada kali ini, kami rumuskan kepada 4 poin utama yang akan kami terangkan dan kami bincangkan, iaitu yang pertama adalah perbezaan abad 20 dan abad 21. Yang kedua adalah kesan positif dan negatif abad 21 dan yang ketiga adalah kesan terhadap pengajian strategik itu sendiri dan yang keempat adalah langkah pencegahannya. Okey, ini merupakan 4 poin ataupun keseluruhan perbincangan yang kita akan bincangkan pada video kali ini. Okey, untuk poin yang pertama iaitu perbezaan abad 20 dan abad 21, saya serahkan ataupun saya pass kepada presenter kita iaitu Daniel. Jadi hari ini saya akan menerangkan sedikit sebanyak tentang perbezaan abad ke-20 dan abad ke-21. Jadi secara umumnya kita tahu perubahan abad ini bukanlah satu fenomena yang baru. Ianya berlaku setiap 100 tahun. Sama ada kita melaluinya ataupun tidak. Jadi mungkin kita boleh lihat pada zaman dahulu ianya merupakan fenomena yang mungkin tidak memberikan kesan yang ketara, tetapi pada zaman ini ia merupakan kesan yang amat hebat dan semakin ketara. Okey, sebab apa? Perubahan abad ini merupakan satu peluang transformasi untuk sebuah negara untuk mengambil langkah yang proaktif untuk mereka mampu bersaing dengan antara negara-negara lain dalam sama ada dalam sektor ekonomi, politik ataupun kuasa ketenteraan mereka. Jadi apabila fenomena ini berlaku, mereka akan terus mengambil langkah tanpa berlengah. Jadi isi-isinya ialah keganasan, pembangunan ekonomi dan peralihan kuasa. Untuk poin pertama iaitu keganasan. Apa yang membezakan abad ke-20 dan abad ke-21 ialah apabila tercetusnya peperangan Iraq pada 2001 hingga 2003. Apabila peperangan ini tercetus, ia telah membuka mata-mata dunia, apalagi
kuasa-kuasa besar daripada barat bahawa keselamatan ataupun security yang berbentuk had tidak lagi relevan ataupun tidak lagi efisien dalam memerangi keganasan dalam abad ke-21 ini. Jadi apa yang mereka boleh lihat daripada tercetusnya peperangan itu adalah mereka telah menaik taraf ataupun menukar cara keselamatan mereka kepada keselamatan soft. Mungkin berbentuk soft, iaitu seperti keselamatan cyber. Sebab apa? Sebab keselamatan soft ini lebih sesuai untuk memerangi pengganas yang mungkin ada di kalangan rakyat-rakyat biasa. So mungkin mereka boleh detect musuh-musuh ini melalui teknologi. Jadi perubahan keselamatan ini juga termasuk dalam kuasa tentera sendiri, dalam ekonomi dan teknologi yang semakin pesat pada abad 21 ini. Jadi kita boleh lihat sendiri bahawa abad ke-20 ini, abad ke-20 lebih mementingkan kuasa ketenteraan daripada ekonomi ataupun teknologi pada masa itu. Jadi seterusnya ialah pembangunan ekonomi. Jadi pada abad ke-21 ini, negara-negara Asia seperti China, India dan negara ASEAN seperti kita, negara Malaysia, Indonesia, Brunei telah menunjukkan pembangunan dari segi ekonomi semakin pesat berbanding dengan negara-negara barat. Jadi kenapa kita cakap begitu? Jadi kita kembali kepada abad ke-20. Pada abad ke-20 pula, negara-negara barat ni dia datang ke negara Asia untuk menjajah dan mengambil bahan-bahan mentah daripada negara Asia untuk dibawa kembali ke negara mereka dan menjual di sana. Jadi apabila mereka buat begitu, ekonomi mereka yang semakin pesat dan kita pula tidak dapat apa-apa. Jadi setelah masuknya abad ke-21 ini, negara-negara Asia telah bangkit dan telah sedar bahawa negara mereka mempunyai bahan mentah yang cukup dan boleh mereka sedar bahawa bahan-bahan yang mereka ada pada negara mereka sendiri boleh menaikkan ekonomi mereka. Jadi dengan adanya bahan mentah tu, mereka boleh menaik taraf teknologi mereka dan perkara-perkara yang lain. Jadi pembangunan ekonomi di Asia ni telah menunjukkan bahawa ekonomi ni telah bertukar jalan ataupun menukar arah daripada negara barat ke negara Asia. Okey, seterusnya ialah peralihan kuasa. Jadi kekuatan tentera merupakan kekuatan yang penting semasa abad ke-20, tetapi kekuatan ekonomi pula tidak penting sangat. Dia macam kuasa tentera ni lebih penting pada abad 19 dan abad 20, tapi ekonomi pula baru je masuk pada abad ke-20. Jadi pada abad ke-21 secara umumnya ilmu pengetahuan adalah benda yang paling penting untuk sesebuah negara, supaya sebuah negara tu boleh menyumbang kepada kuasa ekonomi mereka, kepada teknologi mereka. Sebab apa? Ilmu pengetahuan ni lebih penting supaya mereka ni boleh mencari solusi ataupun mencari idea-idea untuk mengembangkan lagi teknologi dan perkara-perkara yang lain. Jadi hal ini kerana abad ke-21 ini, pada abad ke-20 dan 19 ni, perluasan kuasa tentera itu mungkin tidak dipandang oleh negara lain. Mereka tidak kisah sebab mereka kisah tentang negara mereka sendiri. Tetapi pada
abad 21 ini kalau ada negara yang cuba memperluaskan kuasa tentera mereka dengan secara drastik, mungkin ia boleh menyebabkan tekanan pada negara-negara lain, dan negara lain ni akan memberikan impak kepada ekonomi negara yang ingin memperluaskan tentera mereka. Jadi negara-negara seperti Asia, negara-negara Asia seperti Korea, China, India, Jepun, mereka dah menunjukkan perkembangan yang meyakinkan dunia dengan teknologi dan pelaburan yang negara mereka tunjukkan. So pelabur luar telah yakin dengan negara-negara Asia, dan mereka melabur ke negara-negara Asia untuk mereka sebab mereka yakin bahawa negara-negara Asia ni ada potensi mereka sendiri. Jadi kita boleh tengok daripada yang pelabur ini, yang melabur daripada barat, mereka bertukar arah kepada Asia. Jadi semakin lama Asia ini akan mendapat kuasa yang lebih daripada kuasa-kuasa barat seperti Amerika. Okay. Okey, semua. Untuk poin yang kedua iaitu kesan positif dan negatif abad ke-21. Untuk semua maklum, terdapat 5 kesan positif dan 5 kesan negatif bagi abad ke-21. Yang pertama yang saya boleh senaraikan iaitu 5 kesan positif bagi 5 kesan positif ialah meningkatkan aliran perdagangan. Yang kedua adalah peluasan pasaran. Yang ketiga adalah pemindahan teknologi. Yang keempat, aliran buruh. Dan yang kelima adalah menggalakkan persaingan. Itu merupakan 5 kesan positif abad ke-20. Manakala kesan negatif juga kami menyeraikan 5 juga kesan negatif abad ke-21, iaitu yang pertama adalah penguasaan ekonomi negara oleh syarikat multinasional. Yang kedua adalah ancaman kepada barangan, perkhidmatan dan budaya tempatan kita sendiri. Yang ketiga adalah ancaman kepada penguasa dan produk tempatan. Yang keempat adalah masalah yang timbul dari dari aliran ataupun buruh asing. Dan yang kelima adalah penghakisan kedaulatan negara. Itu merupakan 5 kesan positif dan negatif. Bagi menghuraikan lebih lanjut berkaitan kesan positif, saya mempersilakan Fitri Naim bagi menghuraikan lebih lanjut berkaitan kesan positif. Okey, sekarang saya akan teruskan dengan kesan positif. Okey, kat sini kesan positif ni ada 5. Di antaranya meningkatkan aliran perdagangan, perluasan pasaran, pemindahan teknologi, aliran buruh dan juga menggalakkan persaingan. Okey, sekarang saya akan teruskan dengan meningkatkan aliran perdagangan. Meningkatkan aliran perdagangan ni ialah untuk aliran perdagangan antara negara akan menyebabkan ekonomi negara meningkat. Seterusnya, negara terbabit akan menikmati faedah daripada penghapusan sekatan perdagangan, dasar cukai lebih rendah dan defisit perdagangan akan mengecil, dan ini membolehkan pendapatan negara meningkat kesan kerjasama perdagangan yang lebih rapat. Okey, untuk peluasan pasaran. Peluasan pasaran ni dia akan membuatkan pasaran bertambah lebih luas dan pengusaha tidak lagi bergantung kepada saiz pasaran domestik yang terhad, jumlah penduduk dan hubungan antara rangkaian pemasaran, pengilang, pengusaha atau pengeluar menjadi lebih kukuh. Untuk pemindahan teknologi. Ini yang ketiga.
Untuk pemindahan teknologi ini ialah pengusaha akan sentiasa meningkatkan daya saing untuk bersaing menguasai pasaran. Okey, dan Malaysia akan mendapatkan faedah melalui pelaburan pusat penyelidikan baru, penggunaan teknologi dan inovasi baru. Okey, untuk yang keempat pula, aliran buruh. Okey, aliran buruh ni ialah permintaan tinggi barangan industri turut meningkatkan permintaan terhadap buruh mahir, separuh mahir dan kurang mahir. Okey, dan juga sebahagian kekosongan pekerja akan diisi oleh tenaga buruh dari dalam negara. Okey, untuk yang terakhir pula, menggalakkan persaingan. Okey, menggalakkan persaingan ini ialah sistem pasaran bebas menggalakkan syarikat bersaing, merebut penguasaan pasaran dengan persaingan sihat antara pengusaha. Okey, dan yang terakhir, persaingan produk yang sama di pasaran akan menjalinkan kerjasama strategik untuk melakukan pengkhususan, pengeluaran dan perkongsian teknologi dan kepakaran. Okey, itu saja untuk bahagian kesan positif. Sekian, terima kasih. Okey, untuk kesan negatif abad ke-21, saya akan sambung, iaitu kita mempunyai 5 kesan utama, kesan negatif abad ke-21. Yang pertama adalah penguasaan ekonomi negara oleh syarikat multinasional. Yang kedua adalah ancaman kepada barangan, perkhidmatan dan budaya tempatan. Yang ketiga adalah ancaman kepada pengusaha dan produk tempatan. Yang keempat, masalah yang timbul dari aliran buruh asing. Dan yang kelima adalah penghakisan kedaulatan negara. Saya akan menerangkan kelima-lima kesan negatif ini. Yang pertama iaitu kesan negatif adalah penguasaan ekonomi negara oleh syarikat multinasional ataupun MNC. Okey, syarikat asing memiliki modal yang besar dan mempunyai pelbagai teknologi yang tinggi, dan ini akan mengakibatkan manipulasi ataupun memonopoli pasaran sehingga pesaing tempatan tidak mendapat peluang dan terpaksa menggulung tikar ataupun secara mudahnya adalah lingkup lah. Okey, yang kedua adalah ancaman kepada barangan, perkhidmatan dan budaya tempatan itu sendiri. Okey, ketidakadilan pesaing berlaku di antara pelabur asing dan pelabur tempatan. Dan ini akan mengakibatkan pelabur tempatan pasti tidak dapat bersaing dengan adil kerana kekurangan modal, teknologi ataupun peluang dalam pasaran itu sendiri. Okey, yang ketiga iaitu ancaman kepada pengusaha dan produk tempatan. Kecenderungan produk tempatan menggunakan kecenderungan penduduk ataupun masyarakat itu sendiri menggunakan produk luar negara ataupun produk luar yang berjenama memberi kesan kepada produk tempatan. Di sini kita nampak lihat di mana sekiranya permintaan terhadap barangan tempatan itu sendiri kurang, dan income terhadap sesebuah negara itu kurang sebab kurangnya pembelian barangan tempatan kita sendiri. Dan yang kedua adalah daya saing yang lemah, akan mengakibatkan daya saing yang lemah. Produk tempatan menyebabkan ia tidak memberi sambutan di pasaran.
Ini berbalik kepada tadi juga. Sekiranya permintaan terhadap barangan tempatan itu sendiri kurang, secara automatiknya persaingan antara pengeluar produk tempatan itu sendiri kurang, disebabkan permintaan terhadap barangan itu sendiri kurang. Okey, yang keempat kita boleh lihat adalah masalah yang timbul dari aliran kerja ataupun aliran buruh asing. Di sini kita dapat lihat kecenderungan ataupun kemasukan aliran buruh asing dari pelbagai negara, dan tahap kemahiran akan mewujudkan pelbagai masalah sosial. Di sini kita dapat lihat dahulunya pendata asing ini hanyalah kumpulan yang minoriti, dan saban hari, saban tahun mengakibatkan kemasukan buruh asing ini tak terkawal dan menjadikan mereka ini sebagai kumpulan majoriti, dan mengakibatkan mereka lebih berani melakukan masalah sosial seperti mencuri, merompak ataupun kerja-kerja yang melibatkan jenayah. Sekiranya keadaan ini tak dibendung dan seterusnya, sukar mendapat faedah kenaikan gaji kerana kerja buruh itu sendiri sanggup bekerja lebih masa ataupun sanggup bekerja berat dan memperoleh gaji yang paling minimum. Ini merupakan isu yang hangat baru-baru ini, yang membandingkan kenapa pekerja tempatan sendiri tidak mendapat kerja, malah digantikan dengan pekerja asing. Sebab pekerja asing itu sendiri secara sanggupnya membuat pekerjaan itu walaupun berat ataupun tidak, dengan gaji yang minimum, yang menyebabkan negara kita menyebabkan pekerja tempatan itu sendiri sukar untuk mendapat kerja. Dan yang terakhir adalah tenaga mahir pula berpindah ke negara lain yang mendapat tawaran yang gaji yang lebih lumayan dan lebih menarik. Ini amat paling dirisaukan, sebab sekiranya tenaga mahir kita sendiri pergi berhijrah ataupun pergi membuat kerja dekat negara lain, menyebabkan negara kita sendiri hilang tenaga mahir kita. Dan ini merusingkanlah sekiranya bayangkan sekiranya semua tenaga mahir kita pergi membuat bakti ke negara lain dan tidak membuat bakti kepada negara kita sendiri. Ini amat merusingkan. Dan yang terakhir, iaitu yang kelima, adalah penghakisan kedaulatan negara. Benda ini akan berlaku ataupun akibat terlalu bergantung kepada pelabur asing, kedaulatan negara akan terhakis. Ini akan berlaku sekiranya ramai pelabur asing berbanding pelabur tempatan itu sendiri. Dan yang kedua adalah pelabur asing akan mempengaruhi dan menguasai polisi ekonomi. Ini tidak mustahil untuk berlaku kerana sekiranya mereka mempunyai majoriti dalam share ataupun dalam sesuatu dalam sesuatu pelaburan itu daripada rakyat tempatan itu sendiri, mereka mempunyai hak untuk ke atas polisi ekonomi sesebuah ekonomi itu. Okey, yang ketiga adalah penguasaan pemerintah akan akur dan kehendak mereka. Ini berbalik kepada poin yang kedua tadi, iaitu sekiranya mereka mempunyai majoriti dalam sebuah share itu, mereka berhak untuk menentukan apa yang akan berlaku ataupun apa yang mereka akan
move untuk dalam sesebuah organisasi itu. Okey, itu merupakan 5 kesan negatif 5 kesan negatif abad ke-21. Kalau saya boleh ulang balik, yang pertama adalah penguasaan ekonomi negara oleh syarikat multinasional ataupun MNC, dan yang kedua adalah ancaman kepada barangan, perkhidmatan dan budaya tempatan itu sendiri, dan yang ketiga adalah ancaman kepada penguasa dan produk tempatan, dan yang keempat adalah masalah yang timbul dari aliran tenaga buruh ataupun buruh asing, dan yang kelima adalah penghakisan kedaulatan negara. Itu merupakan 5 kesan negatif abad ke-21. Okey, so saya akan sambung dari segi poin saya, iaitu poin nombor 3, iaitu kesan terhadap pengajian strategi. So, apa itu strategi? Strategi itu ialah ilmu tentang cara-cara merancang dan melaksanakan sebarang tindakan untuk mencapai sesuatu dengan rancangan yang teratur. So, perkataan strategi ini merupakan perkataan yang umum yang digunakan dalam pelbagai sektor, yang di mana kesannya positif, dan strategi ini berdasarkan situasi. So, kita dapat lihat strategi ini boleh digunakan di mana-mana sahaja, dan hasilannya adalah sangat positif. Tapi niat seseorang itu mengaturkan strategi itu sama ada buruk ataupun baik. So, dari segi buruk ini seperti mencuri, seperti membunuh, ataupun dari segi kebaikannya merancang keluarga ataupun merancang dari segi pengurusan wang. So, kita nampak yang strategi ni sangat penting pada zaman kini dan memang sangat penting untuk setiap perkara yang ingin dilakukan. Strategi ini telah memberi kesan yang baik kepada manusia, iaitu ialah untuk 100 tahun, dan dia beri kesan yang paling besar iaitu peradaban. So, kita nampak yang peradaban ini telah memberi kesan yang baik pada manusia, sehingga kini kita nampak hasilnya. So, terdapat 5 kesan baik ini ialah sosial. So, sosial ni kita nampak bagaimana hubungan kita dengan sesama manusia, bagaimana kita mengatur untuk berhubung dengan dia, dan ataupun hubungan diplomatik atau sesebuah negara, bagaimana kita mengatur untuk menjaga hubungan antara kita atau mengenali negara yang baru. Yang kedua ialah ekonomi, yang kita nampak bagaimana perancangan sebuah negara dari segi pengurusan wang, atau membeli barang-barang daripada dua negara ataupun sektor-sektor ekonomi. So, bukan sahaja negara tapi kepada ahli perniagaan, banyak kesan. So, nombor 3 ialah perubatan. Kita nampak yang sekarang ni kita tengah menghadapi situasi itu COVID-19. So, bagaimana kita mengaturnya? Seperti di Malaysia, kita membuat PKP, kita buat quarantine siapa yang baru pulang selama 14 hari untuk memutuskan rantaian itu. Tapi pada zaman dahulu kita nampak perubahan dia, kesan kematiannya sangat jauh berbeza. Iaitu demam, kita dapat lihat. So, dia tak ada quarantine, tak ada pengetahuan yang logik sebagaimana strategi untuk memutuskan rantaian itu ataupun untuk mengawal keadaan seperti itu. So, kita dapat lihat perubahan pada sekarang. So, dari segi peperangan pula kita dapat lihat bagaimana sebuah perancangan sebuah negara untuk berperang. Seperti dahulu kita hantar 100,000 askar, 100,000 tu mati. So, peningkatan kematian itu meningkat. So, peperangan pun senang terjadi pada zaman dahulu, sebabkan akan sektor-sektor dia tak memikir strategi untuk menyerang sebuah negara atau tak mesti berpanjang. Tapi zaman sekarang peperangan itu sukar untuk terjadi. So, sekiranya terdapat peperangan kecil-kecilan seperti askar-askar yang limit, so kematian itu dapat dikurangkan. So, kesannya pada abad ke-21 ini kita dapat lihat, first kali ialah peperangan sukar untuk dilaksanakan. Itu betul, kerana dapat kita lihat seperti banyak undang-undang perang, undang-undang peperangan. So, banyak jadi setiap negara pun turut memikirkan strategi sendiri.
So bagaimana negara itu untuk berperang, untuk menjadikan sebuah peperangan ataupun untuk menyerang. So makin susah, makin dia perlu memikir langkah yang sangat tepat. So yang kedua ialah teknologi makin kembang. Betul, daripada strategi ini langkah hasilnya teknologi yang baru ini, bagaimana maka idea-idea itu akan lebih kita nampak seperti itu. Macam hubungan ini, macam komunikasi kita antara orang yang jauh ataupun dekat. So nombor 3 ialah peperangan terburuk. Sekiranya sebuah negara itu, setiap negara pasti akan memikirkan strategi yang terbaik untuk berperang. So maka hasil dari pelbagai strategi yang menyebabkan peperangan itu sangat teruk, memberi kesan kepada seluruh dunia. So nombor 4 ialah manusia berfikiran terbuka. Dari segi fikiran terbuka ini ialah manusia lebih menerima setiap perkara dan berfikir lebih strategi. Sekiranya sebagai contoh, menerima ilmu baru, dia boleh berfikiran lebih jauh untuk merancang sama ada untuk menerima atau tidak. So dia lebih teratur berhubungan pemikiran mereka. So itu saja dari saya. Sekian, terima kasih. Jadi saya akan bincangkan tentang langkah bagaimana untuk kita menghadapi cabaran. So yang pertama ialah dengan membina masyarakat yang berjiwa bebas dan juga berfikiran tenteram. Okay, bagaimana yang dimaksudkan dengan berjiwa bebas? Berjiwa bebas bermaksud tidak jiwa yang tidak dikongkong oleh sebuah fahaman atau satu fahaman sehingga menyebabkan dia menolak pembaharuan ataupun kemajuan. So yang seterusnya ialah ketenteraman fikiran atau fikiran yang tenteram. Fikiran yang tenteram ini bagi saya adalah sangat penting, terutama sekali ketika ingin membuat suatu keputusan. Langkah yang seterusnya ialah mengadakan hubungan baik dengan negara-negara jiran ataupun negara yang berkuasa besar. Dua kebaikan. Yang pertama ialah menjamin kestabilan politik. Bagaimana dikatakan dengan menjamin kestabilan politik? Contohnya dengan kewujudan ASEAN, negara-negara ASEAN, satu fahaman kita dapat bersatu dalam menjaga keamanan negara masing-masing. Maksudnya kita saling menjaga. Dan yang seterusnya ialah memakmurkan ekonomi negara. So daripada kebaikan yang kita dapat tadi, maksudnya negara-negara pun bersatu. Jadi di situ kita dapat menjalinkan hubungan ekonomi dengan negara lain, antara satu negara dengan negara yang lain. So sebagai contohnya dengan kewujudan ataupun penubuhan AFTA, iaitu zon bebas cukai. So dekat situ ialah dijadikan sebagai satu platform yang besar bagi pengeksport Malaysia untuk mengeksport barang-barang yang ingin dijual. Dan yang langkah seterusnya ialah dengan memangsuhkan pengenalan kaum berasaskan fungsi ekonomi utama. So, sebagai contohnya kita beranggapan bahawa suatu kaum ni akan maju jika berada atau menjalankan perniagaan suatu perniagaan ni ataupun suatu negara ni. Bila dia mencebur bidang ini, dia akan menjadi kaum yang mundur, ekonomi akan mundur. Jadi pemikiran seperti ini perlulah dihapuskan. Jadi untuk kita mendapatkan kesamarataan pendapatan rakyat Malaysia, so atau lebih senangnya, untuk mendapatkan perkara-perkara seperti ini, kerajaan perlu kaji semula
berkaitan bagaimana memperoleh sumber manusia ataupun bagaimana tawaran pekerjaan, taburan-tawaran pekerjaan kepada rakyat Malaysia. Dan yang seterusnya ialah dengan mewujudkan tempat-tempat pelancongan yang menarik. Okay, yang terakhir ini adalah salah satu kaedah bagaimana untuk kita menjana ekonomi negara. Hal ini kerana bila kita ada satu tempat yang menarik, sudah pastinya negara kita akan menjadi tempat tumpuan kunjungan daripada negara-negara luar atau pelancong-pelancong asing. Jadi di situ kita dapat mata wang negara kita pun akan saling bertukar dengan negara lain, dan kita dapat menjaga ekonomi kita, dapat memastikan ekonomi negara Malaysia terus berkembang. Itu sahaja daripada saya. 4 langkah tersebut, iaitu yang pertama, membentuk satu masyarakat yang berjiwa bebas dan berfikiran tenteram, dan yang kedua, menjalinkan hubungan baik dengan negara-negara jiran atau negara-negara berkuasa besar, dan yang ketiga, memansuhkan pengenalan kaum berasaskan sumber ekonomi utama, dan yang keempat atau yang terakhir sekali, mewujudkan tempat pelancongan yang strategik dan menarik. Sekian daripada saya. Terima kasih.